Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu mau ajar kamu chapter seterusnya dalam pendidikan seni visual iaitu chapter rupa. Okey, so apakah pengertian rupa? Okey, rupa ni adalah pertemuan antara permulaan dan penghujung sesuatu garisan. Nampak gambar tu? Kita ada permulaan garisan dan kita ada penghujung garisan. Jadi, terhasillah rupa. Okey? Dan seterusnya, kita pergi kepada jenis-jenis rupa. Okey, rupa terbagi kepada dua. Yang pertama, rupa geometri. Cara mau tahu rupa geometri ni sangat mudah. Pertama, kita mesti lihat mereka ada sudut. Bentuk tersebut mesti ada sudut dan menggunakan alat seperti pembaris, geometri dan mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Jadi, semua rupa ni adalah kita panggil rupa geometri. Okay. Rupa yang seterusnya adalah rupa organik. Rupa organik ni dia adalah rupa bebas yang tidak perlu diukur sudutnya, seperti rupa daun, rupa orang, ikan dan sebagainya. Biasanya rupa organik ni akan dihasilkan secara spontan dan gambar-gambar ini menunjukkan contoh-contoh rupa organik. Okey, selesai untuk dua jenis rupa. Tapi selain daripada itu, rupa juga boleh dilihat daripada dua sudut. Yang pertama, rupa positif. Okey, apakah itu rupa positif? Rupa positif ni adalah sesuatu rupa objek yang terletak di satu kawasan yang tertentu. Contohnya gambar ni, kita dapat lihat rupa yang berwarna hitam itu adalah dipanggil rupa positif. Okey, bagaimana pula dengan rupa negatif? Rupa negatif ni mudah saja. Tadi kita nampak satu bentuk tu, itu rupa positif kan? Apa-apa yang di luar rupa positif, itu kita panggil rupa negatif. Kita dapat lihat di sini ni, yang warna hitam tu adalah rupa negatif. Apa-apa yang di luar objek, itu kita panggil rupa negatif. Okey, seterusnya kita sambung kepada fungsi-fungsi rupa. Okey, fungsi yang pertama adalah untuk menghasilkan corak. Bagaimana corak terhasil daripada rupa? Ada 3 cara, iaitu melalui proses tindanan, penambahan dan pengurangan. Kamu lihat gambar-gambar yang ada di sini, ini adalah contoh-contoh corak yang terhasil daripada proses-proses tindanan, penambahan dan pengurangan. Cantik bukan? Oleh itu, jom kita belajar cara-cara membuat tindanan. Okey, untuk tindanan, prosesnya amat mudah. Okey, caranya adalah apabila ada dua rupa yang digabung dan ditindihkan akan menghasilkan satu rupa yang baru, maka terhasillah proses tindanan dan ini adalah contoh-contoh hasil rupa tindanan. Nampak kan dua rupa yang berbeza telah ditindih untuk menghasilkan satu lagi objek. Okey, seterusnya kita pergi kepada proses penambahan. Proses penambahan pula melibatkan contohnya 3 objek ataupun 3 rupa digabung menjadi satu dan terhasil rupa yang baru seperti gambar ni. Kita lihat. Okey, dan ini adalah contoh hasil rupa melalui proses penambahan. Dan yang terakhir adalah proses pengurangan. Contohnya sangat mudah, kita ambil bulatan ni dan kita potong bahagian yang kita tidak perlukan daripada bulatan tersebut untuk menghasilkan corak bulan. Dan ini adalah corak hasil rupa daripada proses pengurangan. Fungsi yang kedua adalah untuk menghasilkan logo dan simbol. Daripada rupa-rupa, kita boleh menghasilkan logo-logo seperti logo Instagram, logo TikTok. Logo ini terhasil daripada rupa-rupa yang berbeza dan melalui pelbagai jenis proses. Fungsi yang terakhir adalah untuk menghasilkan tipografi. So, apakah itu tipografi? Okey, tipografi ni sangat mudah untuk kamu faham. Tipografi ni sebenarnya adalah seni menyusun huruf ataupun perkataan supaya menjadikan ia lebih teratur dan cantik mengikut kehendak apa yang kamu mahu lakukan dalam sesebuah karya. Contohnya, gambar yang pertama ni dia menunjukkan tipografi yang
agak ceria dan berbeza pula dengan gambar yang kedua. Gambar kedua dia lebih formal dan teratur dan mudah dibaca. Dan gambar yang ketiga pula, dia menghasilkan satu rupa poster yang agak menarik dengan menggunakan huruf-huruf dan perkataan. Jadi daripada huruf-huruf dan perkataan pun kita boleh menghasilkan satu karya rupa yang sangat menarik. Jadi benda-benda ni semua kita panggil tipografi. Bagaimana tipografi terhasil? Okey, ini adalah contoh tipografi paling asas menggunakan kaedah grid 3/5. Okey, ini adalah contoh-contoh gambar tipografi yang paling asas. Kita dapat lihat baris bawah tu menggunakan untuk huruf A 3 grid dan tingginya adalah 5 grid. Ini adalah basic yang paling asas. Semua tipografi huruf boleh menggunakan garisan grid 3/5 kecuali huruf I, M, Q dan W. Kenapa? Kalau kita nampak I itu confirm lah sebab di bawahnya cuma menggunakan 1 grade sahaja dan tinggi 5 grade. Begitu juga dengan M. M dia lebih besar, dia menggunakan 4 grade di bawah dan tingginya 5 grade. Dan begitu juga seterusnya. Okey, ingat info ini. Biasanya info-info seperti ini yang akan keluar dalam exam. Okey, yang terakhir, paling last, teknik penghasilan rupa. Macam mana kita mau menghasilkan rupa ni, ada banyak teknik. Dan antaranya yang kamu perlu tahu, yang wajib kamu tahu, ada 6 cara. Ini adalah cara-caranya. Yang pertama, melalui lipatan dan guntingan. Kedua, stensilan, collage, capan, hard edge dan yang paling last adalah cetakan. Maka dengan itu berakhirlah pembelajaran kita untuk chapter rupa. Jadi jangan lupa ulang kaji pelajaran dan yang paling penting stay at home dan siapkan latihan yang cikgu akan bagi selepas ini. Thank you.